Geng masuk geng masuk geng. Share. Sawat. Mamu dekat sini. Bikin korang happy. Oi, jangan maki-maki. Hari ini bukan cerita happy. Hari ini bukan cerita lawak. Lani mamu minta hamba share saja benda ni. Kita akan serahkan satu memorandum terhadap kepada TYT. Jadi mamu minta hampa kawan-kawan kerja paling mudah dan untuk hampa berjuang adalah share live ni. Kalau share pun tak mampu, hampa buang saja telefon hampa dalam longkang. Sebab apa? Hampa tak mampu. Kami ramai sini. Kami keluar. Kami buat apa? Saya bukan buat PC lagi. Sebab tengah kat saya. Saya dah bercakap nama, saya ambil lah pun. Saya malu. Tolong share. Kita cukup. Hari ini cukup 2 orang. Wash party. Jadi kita minta hari ini teruskan share. Baru 87 orang. 87 orang kami nak pergi serah memorandum apa? Ni cerita ni sakit hati ni. Sate. Dok naik dah nak menyerap dah ni. Cakap. Darah dok menyerap. Ada kan di public halang kita guna pembesar suara dalam masjid. Lepas siapa? Langkah mayat kami dulu. Ini untuk kegunaan orang Islam, untuk dalam masjid. Kita untuk karya-karya kat luar, untuk nak dengar, untuk kuliah-kuliah agama semua. Apa ni, DAP ni bukan mesra Islam. Daripada sini hampa boleh tengok DAP bukan mesra Islam ni. Memang laknat mereka ni. Memang mereka anti-Islam. Sikit-sikit mereka cuba menghapuskan cara kita untuk berdakwah dengan cara Islam. Untuk mendekati hati-hati orang muda semua. Esko agama kata okey? Esko agama, awak hampa ni memang hampa bias. Hampa makan gaji. Cara hampa buat keputusan memang bias. Memang boleh dipertikaikan. Kalau dikatakan tidak boleh diguna pembesar suara, laksanakan seluruh Malaysia. Dapatkan daripada semua mufti-mufti seluruh negara. Mungkin kita boleh terima itu. Tapi agak mustahil. Perkara ni teknologi. Islam datang dengan teknologi. Bukan Islam datang dengan kemunduran. Islam menerima semua teknologi. Asalkan baik untuk Islam, asalkan baik untuk masyarakat, kita menerima. Kenapa harus pembesar suara? Berapa banyak orang bukan Islam mati kerana pembesar suara? Adakah mengganggu kacau tidur mereka? Pembesar suara ini adalah untuk berdakwah, sedangkan semua agama pun menggunakannya. Dia ada satu syiar Islam. Ini betul. Hari ini memang bagi kita orang-orang muda akan naik darah kerana perkara ini. Kita akan bangkit. Kita bukan habis hari ini saja. Kita akan buat berterusan. Hari ini Ketua Menteri Pulau Pinang bertanggungjawab ke atas perkara ini. Hari ini kita akan gerakkan. Ini adalah gerakan pertama kita. Kita takkan habis. Kita akan teruskan juga. Sampai pembesar suara boleh digunakan di seluruh masjid Pulau Pinang. Langkah mayat kami dulu. Kami orang muda tak akan benarkan kerajaan cuba memperkotak-katikkan agama Islam, umat Islam di Pulau Pinang. Itu janji kami. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhimpun pada hari ini di depan rumah TYT. Wakil kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Ketua Agama Negeri Pulau Pinang. Isu dia nak menghalang pembesar suara selain daripada azan. Takbir raya, tamrin dan setiap pagi subuh yang kita dengar dan hari ini akan dihentikan. Adakah kajian yang dibuat oleh Exco Agama, Majlis Fatwa melibatkan seluruhnya? Kalau ada segelintir ahli-ahli parlimen, adun-adun kapiak DAP laknatullah ini yang protes, kononnya pembesar suara ini bising, ganggu, gugat, yang menyebabkan tali barut, barua-barua yang bersekongkol dengan DAP ini membuat keputusan yang seperti mana sahabat saya kata, tak adil. Yang ni yang kita hari ini kita berhimpun, kita nak memastikan rakyat Malaysia sedar bahawasanya hari ini selama sekian lama kita menggunakan PA sistem, tidak ada siapa yang menghalang. Di Batu Kawan, surau di Batu Kawan, Kasturi Pato,
bisa menghalang satu surau untuk diturunkan PA sistem di dalam kawasan China, di AP China. Jadi hari ini jelas bahawasanya gerak kerja untuk tidak membenarkan PA sistem dialunkan di luar ini adalah matlamat DAP. Chauvinis DAP yang berada di Pulau Pinang. That's why hari ini bagus. Bagi nampak, rakyat nampak, anak-anak muda nampak dalam PRU15. Kita akan ajak parti DAP, Chauvinis DAP, resis yang berada di Pulau Pinang akan tumbang. Yang ini kita harapkan insya-Allah. Tuan-tuan yang ada di sini hari ini, insya-Allah saat lagi kita akan serahkan memorandum dan kita nak serah secara elok. Kita harap PDRM bagi kerjasama yang baik. Kita bukan main melukut di tepi gantang. Kami hari ini mengikut perlembagaan. Kami ikut semua las undang-undang. Pakai face mask, penjarakan sosial, semua kita ikut. Kita harap pihak PDRM bagi kerjasama, kita serah memorandum secara baik. Bukan hari ini kita main nak satu macam, nak kena bergerak, nak kena dihalang dan sebagainya. Kami serah memorandum semata-mata nak menyelamatkan Islam. Dan dalam perlembagaan Malaysia mengiktiraf Islam sebagai agama negara. Perkara 3-1 Islam agama negara. Jelas kepada masyarakat lain, jangan duk main nafi. Jangan ada individu main nafi lah. Sebab ada Islam lah meletakkan makmurnya negara ini. Syiar Islam seperti sahabat saya kata, lawangan azan, lawangan apa saja yang keluar daripada masjid ini adalah ilmu dan syiar kepada Islam. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita akan bersama-sama dan kita akan teruskan bantahan ini supaya Yang di-Pertuan Agong mendengar rintihan rakyat yang bahawasanya tekanan demi tekanan yang diberikan oleh DAP kepada rakyat Malaysia, rakyat Pulau Pinang terutamanya, kami akan bangkit dan kami tidak akan duduk diam. InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdirinya kami hari ini kat sini bukan kami nak buat ramai. Berdirinya kami kat sini bukan nak protes, bukan nak buat masalah, bukan nak menimbulkan kekacauan di dalam negara ini. Bukan ibarat kata seperti mana bangsa lain mengatakan yang kami ini resis. Bukan kami resis di sini. Kami cuba bercakap dari segi apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan negara. Perlembagaan negara meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan tanah Melayu. Dan bumi ini yang kita pijak hari ini asalnya tanah Melayu sebelum digelar Malaysia. Jadi kalau kita nak katakan kita daripada merdeka dahulu sehingga sekarang lebih daripada 60 tahun kita telah merdeka, kenapa sekarang perlu dihalang? Kenapa sekarang menjadi satu isu? Mengapa pula timbul satu orang kata aduan yang mengatakan ini adalah gangguan? Dan hari ini yang paling menyedihkan, kita punya majlis fatwa di negeri Pulau Pinang pun ikut sama, setuju. Setuju pula kata benda ni mengganggu. Masya Allah, Subhanallah. Hari ini kita nak bagi tahu 47-60 tahun dulu kita dah merdeka, kenapa tidak ada orang menghalang masa tu? Sekarang baru nak kata ganggu. Awak dulu tak ada speaker ke? Awak dulu lepas merdeka dulu semua masjid tak ada speaker ke? Saya nak tanya. Semua ada speaker kan? Pasal apa sekarang jadi isu? Dan Majlis Agama Islam perlu lihat, ini adalah satu syiar kepada agama Islam. Dan apa yang telah kamu lakukan ini, saya yang tak belajar tinggi agama pun tahu, anda sedang menutup pintu-pintu dakwah. Pintu-pintu dakwah yang menyampaikan apa yang tertulis di dalam Quran, apa yang ditulis dalam Islam untuk kita kongsikan bersama. Hari ini kita lihat Thaipusam. Saya bukan nak ungkit, saya bukan resis ya. Saya cuma nak katakan contoh. Kita ambil Singapura. Singapura satu negara yang moden, yang majoritinya adalah bukan Islam. Dan hari ini negara di Singapura itu, Thaipusam pun tak ada perarakan. Cak Gomeh pun tak ada perarakan. Tak ada bakak di tepi-tepi jalan. Maulid Rasul pun tak ada. Maulid Nabi pun tak ada. Okey, adakah itu yang kamu nak buat? Kalau kamu nak buat macam tu di Malaysia, saya minta maaf.
Ini bukan Singapura. Kita ada raja kita. Raja adalah payung kepada agama di dalam negara kita. Jadi, bila fatwa telah dikeluarkan di Pulau Pinang, saya rayu kepada majlis fatwa di negeri-negeri lain untuk mengkaji semula perkara ini. Kajilah sebaik-baiknya. Jangan kita melakukan satu kesilapan sehingga akhirnya kita akan dihina seperti orang yang bodoh. Minta maaf cakap, saya tidak mahu sebut bodoh, kurang bijak. Tarik balik. Okey, jadi dekat sini yang dikatakan pelaksanaan dasar tersebut yang menghalang penggunaan speaker luar untuk buat khutbah Jumaat, takbir raya dah tak boleh, baca tahrim tak boleh. Kerana apa? Kerana hanya untuk digunakan semasa azan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya hari ini, di mana syiar Islam kita? Kalau hari ini di dalam, minta maaf cakap, bukan saya mengungkit, bukan saya menghina, saya hormati agama-agama lain di dalam negara kita, termaktub di dalam perlembagaan negara, iaitu di dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan ni maksudnya Tuhan masing-masing, bukan Tuhan Allah kepada orang Islam, tetapi juga Tuhan masing-masing kita hormat. Kita hormat. Pasal apa? Walaupun kamu bukan agama Islam, tapi lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kami tidak pernah menyentuh agama kamu. Dan hari ini saya faham, apa yang cuba dibuat ini adalah cuba menimbulkan satu masalah seperti masalah dalaman orang Islam sendiri. Dan inilah yang merosakkan imej Islam di Pulau Pinang sekarang. Bila ada satu golongan, iaitu rakyat yang di bawah, yang juga orang Islam, lihat perkara ini sebagai satu benda yang tidak adil, yang tidak betul. Yang mana hari ini kenapa 40 tahun, 60 tahun dulu tidak dibuat, sekarang baru nak buat. Saya nak tanya kat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hari ini apa yang kami nak buat adalah kami cuba memberikan suara kami. Wa sami'na wa ata'na. Memang kami patuh. Tak payah nak khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tadi banyak yang menyentuh pasal kita ni tidak boleh melawan apa yang dikatakan oleh fatwa. Kita bukan melawan. Di sini kita tidak melawan. Kita juga masing-masing adalah penganut agama Islam dan kita orang Islam. Kita orang Islam. Agama kita agama Islam. Masing-masing mempunyai pengetahuan tentang agama. Ya, fatwa ni mereka kira tinggi lah. Mereka belajar lebih. Kan, mungkin mereka ada dalil, mereka ada macam-macam pentafsiran yang mereka boleh buat. Tetapi, saya nak tanya, apalah kemenangan, apalah kebaikan, apalah kelebihan dengan mengeluarkan arahan macam ni? Saya nak tanya dekat tuan-tuan, kepada majlis agama Islam, kepada orang yang berkuasa tentang agama Islam di dalam negeri ini, apa yang kamu dapat? Kamu buat macam ni. Apa yang kamu dapat? Kamu megah? Kamu rasa bangga? Kamu buat begini? Adakah ini yang Islam ajar? Bolehkah kita buat ni di negeri-negeri lain? Boleh buat di Mesir macam ni? Boleh kamu keluarkan satu notis sekala, mereka pun tak ada fatwa di sana kah? Awak di Mesir tak ada fatwa. Kalau kata di Pulau Pinang dah buat fatwa macam ni, pasal apa? Oh, mereka belajar lebih tinggi daripada orang Mesir kah? Pasal apa di Mesir pun tak buat benda-benda macam ni? Pasal apa di Pulau Pinang nak dibuat? Dan kamu cuba menghalalkan cara dengan khutbah Jumaat kamu. Saya tak mau sebut imam mana. Tapi tadi kamu telah membuat satu, ibarat kata kamu cuba menghalalkan cara apa yang kamu buat. Dan kamu cuba mempengaruhi rakyat, terutamanya orang Islam yang pergi Jumaat tadi. Yang kononnya kamu perlu patuh, kamu perlu akur kepada perintah ataupun kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh majlis fatwa ini. Dan adalah berdosa bagi kamu jika kamu melawan ataupun kamu cuba mempersoalkannya balik. Tapi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kita bukan yang melawan. Kita cuba minta kebenaran. Kita nak tanya, kalau betul lah memang boleh dilakukan di sini, kenapa tak dibuat dulu? Kenapa sekarang baru nak buat? Apa rasionalisasinya? Di mana puncanya perkara ini berlaku? Kenapa berlaku sekarang? Itulah persoalan yang kita harap
YDP kita, Gubernur kita akan melihat perkara ini dan siasat balik dengan pejabat agama ni. Lihat balik apa yang mereka lakukan ni. Adakah mereka benar-benar melakukannya demi untuk menjaga Islam atau menjaga hak orang lain? Lihatlah, kita ni dalam perlembagaan dah ada, dah tertulis dah semua hak kita. Pasal apa kita nak tunduk? Malulah macam ni perangai. Kamu tak malu, saya malu. Mungkin kamu ada jawatan. Mungkin kamu ada ni. Kamu ada pangkat. Kamu ada kedudukan. Kamu takut ke nak bercakap yang benar? Tak apalah. Kamu nak buat macam ni, buatlah. Hak kamu. Kamu ada dalil kamu, ada fatwa kamu. Kami juga di dalam Malaysia ni demokrasi. Kami juga ada hak untuk kami buat apa yang kami rasakan. Kami nak buat daripada landasan yang benar, yang ikut undang-undang. Jadi kita lihatlah bagaimana hasilnya. Jadi kita minta semua yang melihat pada hari ini, tolong share view ni bagi banyak-banyak supaya benda ni kita nak negeri-negeri lain juga untuk membuka mata. Dan pastikan jangan berlaku di negeri-negeri anda. Biarlah orang kata pejabat agama Pulau Pinang ni buat sajalah kat depa. Kan depa ni pandai. Kami ni semua bodoh. Kami semua tak belajar pandai. Kami tak ada agama, hampa saja ada agama. Hampa saja jaga agama bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mohon share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mai minta rakan-rakan semua duduk belakang. Mai. Kita nak jalan sekejap lagi dah. Okey. Okey, pakai view depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini kami semua daripada gabungan NGO Islam Pulau Pinang. Gabungan NGO Islam Pulau Pinang berkumpul pada petang ini jam 3:30 petang. Kita berkumpul bukan untuk berdemonstrasi. Sebenarnya kita hadir ke kediaman Tuan Yang Terutama Tun Haji Abdul Rahman bin Abdul Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bagi menyatakan kekesalan kita di mana Tun ini tempat orang Islam mengadu, tuan-tuan, di Pulau Pinang. Tuan Yang Terutama Tun merupakan wakil daripada Yang di-Pertuan Agong di negeri Pulau Pinang. Kuasa agama di negeri Pulau Pinang ini terletak di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka atas dasar itu, kami pimpinan NGO Negeri Pulau Pinang hadir ke perkarangan kediaman Seri Mutiara ini untuk kita nyatakan kekesalan kita. Kita nyatakan bantahan kita secara rasmi. Kita bukan datang pecah kereta, tuan-tuan. Kita tak melalak melolong, tuan-tuan. Kita gunakan saluran yang betul. Kita datang berjumpa dengan ayahda kita, Tuan Yang Terutama Tun, bersama-sama kita untuk kita sampaikan memorandum bantahan ini yang kita nyatakan dalam memorandum ini. Untuk maklumat, tuan-tuan, isu larangan penggunaan pembesar suara di masjid ini bukan baru di Pulau Pinang. Isu ini telah berlaku pada tahun 2015 yang lalu. Di mana pada tahun 2015 yang lalu, di ketika itu Ketua Menterinya ialah Lim Guan Eng. Dan pengerusi jawatan kuasa agama, Exco Agama Pulau Pinang ialah Malik Kasim. Dan di ketika itu mereka sudah cuba melaksanakan dasar ini dengan meluluskan pelarangan penggunaan pembesar suara di masjid. Ini, tuan-tuan, maka apa yang telah berlaku, kami NGO Islam telah turun ke Istana Negara. Kami tak turun ke TYT, tuan-tuan. Kami terus pergi ke Istana Negara di ketika itu menyampaikan memorandum khas kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di ketika itu merupakan Sultan almarhum Sultan Abdul Halim. Ini memorandumnya yang telah kita nyata dan kita sampaikan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Selepas memorandum ini kita hantar ke Istana Negara, kerajaan negeri mengeluarkan satu kenyataan melalui mufti, mereka akan mengkaji semula. Tengok, bila rakyat bangkit, bila rakyat mengadu kepada Duli Tuanku, besok mufti keluar kenyataan, ada kenyataan medianya, saya tak print di sini, ada sidang medianya, mufti kaji semula. Tak jadi nak buat. Tuan-tuan, jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya, mereka berkuasa di Pulau Pinang. Jadi, tak sudah-sudah 2020 mereka kembali dengan dasar drakonian ini. Mereka cuba
nak test orang Islam di Pulau Pinang. Tuan-tuan, apa salahnya tuan-tuan? Penggunaan speaker ni, apa yang bangang sangat ni? Apa yang marah sangat ni? Kita nak tanya kepada pihak Jabatan Agama Islam, laporan daripada mana mereka menerima aduan? Penduduk di kawasan mana yang membuat aduan? YB mana yang terima aduan? Kalau tahun 2015 dahulu, YB di kawasan Juru, Taman Juru, ada penduduk, seorang aja penduduk buat surat dekat YB kawasan, YB tu DAP, dia bentangkan dalam mesyuarat kerajaan negeri, Exco lulus enactment pelarangan penggunaan pembesar suara di masjid. Lulus enactment, maknanya melarang masjid guna speaker. Apa ni? Dalam perlembagaan Islam Agama Persekutuan Malaysia, negara Islam, tapi di negeri Pulau Pinang mereka melarang penggunaan speaker di masjid. Sekarang ini mereka hanya hadkan untuk azan dan iqamah saja. Saya nak tanya tuan-tuan, malam raya takbir jangan pakai speaker tau. Malam raya di Pulau Pinang tak boleh pakai speaker sebab itu larangan. Kuliah. Larangan itu baru takbir raya. Khutbah Jumaat tak boleh. Apa kalau kata ada mayat dalam kampung tak boleh maklumkan kepada anak-anak karya. Apa lagi kalau kata bacaan tarhim di subuh hari tak boleh. Bacaan alunan Quran kita nak pasang tak boleh. Kalau kata ada kenduri kendaraan dalam kampung menggunakan institusi masjid nak umum tak boleh. Hanya azan dan juga iqamah. Ini tuan-tuan, orang yang telah kita amanahkan untuk menduduk dalam Jabatan Agama Islam, dan kita fahamkan ada pengarah baru. Pengarah yang baru sampai daripada Perak. Sekarang ini mengketuai Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Nak tunjuk champion. Ini Pulau Pinang lah brother. I beritahu dekat you. Ini Pulau Pinang. Welcome to Penang. Kita nak bagi tahu kat mereka. Jadi mereka ini saya tahu pengarah-pengarah dan pegawai-pegawai Jabatan Agama Islam, mereka ini tertakluk di bawah Jabatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Mereka tertakluk di bawah arahan Exco, mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Siapa dia Exco Kerajaan Negeri yang menjaga hal ehwal agama tuan-tuan? Itu persoalan kita. Simple tuan-tuan. Apa yang benci sangat dekat Islam ni? Dan kepada pimpinan-pimpinan Islam yang berada dalam kerajaan negeri, kenapa yang takut sangat? Kuasa yang rakyat berikan kepada anda. Contohnya saya ambil Timbalan Ketua Menteri 1, Exco Agama Pulau Pinang. Anda menang di kawasan Don Penaga. Don Pinang Tunggal. Pinang Tunggal itu ada 90% orang Melayu. Dan pastikan pilihan raya umum yang akan datang, rakyat di kawasan Pinang Tunggal tolak calon daripada PKR Timbalan Ketua Menteri ini kerana mereka mengkhianati institusi syiar Islam di Malaysia. Maka hari ini pimpinan gabungan NGO Islam hadir untuk menyatakan bantahan secara rasmi. Pihak TYT pun sudah bersedia untuk menyambut ketibaan kita. Dan satu lagi, sukacita kita nak maklumkan, kami di Pulau Pinang, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kebangsaan sudah pun memulakan gerakan untuk menghantar memorandum yang sama dan juga bantahan rakyat di Kuala Lumpur untuk menghantar terus ke Istana Negara. Sebab kita PKPB, jadi kita tak boleh sampai ke Istana Negara. Rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur, insya-Allah pada hari Isnin akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku di Istana Negara untuk memastikan memorandum rakyat ini sampai di sana. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita buat kerja, kita bukan buat kerja Pak Pandir. Teruskan dengan agenda anda. Anda ada kuasa di negeri, kita ada kuasa di persekutuan. Jom kita lawan, tengok siapa lagi kuat. Dulu apa gah sangat kan? Dulu kita ingat lagi masa kita nak hantar memorandum dekat TYT, dikerahkan FRU penuh kat sini. Kerana apa? Kerana mereka berkuasa di persekutuan. Hantar FRU mai, tahan kami-kami ni semua nak jumpa dengan TYT. TYT tu kerja kami lah. TYT tu pemimpin kami lah. Apa yang duk halang sangat? Hari ini alhamdulillah, syabas kepada PDRM dengan menjaga keselamatan yang begitu baik dan membuka ruang seluas-luasnya. Kerana apa? Kerajaan persekutuan milik kita tuan-tuan. Nampak? Itu penting kepada umat Islam. Undi anda amat penting. Jangan main-main dengan undi. Nampak? Bila kita hilang kuasa di Pulau Pinang, nampak? Boneka-boneka kita yang duduk dalam jabatan-jabatan kerajaan negeri dimainkan sebegitu rupa tuan-tuan. Jadi saya rasa boleh kita mula? Boleh. Jom sahabat-sahabat. Saya diminta untuk 5 orang saja. Yang lain tu lagi lebih media. Sabar. Boleh lah? Wakil. Baik, Mami. Jangan ramai-ramai. Jaga jarak. Siapa lagi, Nabi? Buat tiga.
Tuan minta dia standby. Kau press nak ambil gambar ke boleh? Sebelum saya buat penyerahan, boleh ambil gambar memorandum ni. Pakai mask. Yang kita sabar dengan gambar. Allah Akbar. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Jom. Kita nak serahkan kepada Sekretariat Sulit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Saya masuk dalam 5 orang dah. Yang lain semua press dah. Kita bagi ruang dekat press lah untuk buat liputan. Sebab kita kena maklumkan kepada seluruh negara, tuan-tuan, apa yang sedang berlaku. Ini akibatnya. Sebab itu, tuan-tuan, jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan itu adalah rahmat bagi umat Islam sebenarnya. Terima kasih kepada kerajaan yang ada pada hari ini, ahli-ahli parlimen yang berusaha menubuhkan kerajaan yang ada pada hari ini, kerana matinya DAP itu dalam kerajaan adalah rahmat bagi umat Islam. Okey, jom kita 5 orang lah. 3 orang boleh. Lain semua press. Boleh ya. Kamu waktu ni. Yang lain sana. Apa datang? Pihak JYT nak terima? Oh, boleh. SYS dah? Alhamdulillah. Ingat press semua boleh duduk belah sini. Kita cover belah sini. Tuan sepanjang Masjid mana kan ni? Tuan di Masjid Negeri. Tuan Masjid Negeri. Tengok. Jadi nampaknya tragedi 2015 terulang kembali ya. Kita terpaksa lakukan benda ni sebab 2015 kita dah buat dah. 2015 kita hantar memorandum terus kepada Di-Pertuan Agong. So hari ini kita menghadap TYT dan wakil kita di Kuala Lumpur, NGO Islam di Kuala Lumpur, hari Isnin jam 3 petang. Mereka akan terus menghadap Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong untuk membawa memorandum ini. Dan ini buktinya, kita dah buat surat kepada Datuk Bijaya, Datuk Indra, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, pihak GPMS yang mengetuai di peringkat Persekutuan. Jadi kita di peringkat Pulau Pinang, kita mengutuskan bantahan kita kepada Tun, kerana Tun akan membawa usul ini. Kita minta Tun bawa usul ini ke peringkat Majlis Raja-Raja Melayu, kerana saya rasa dah sampai masa Majlis Raja-Raja kena ambil tahu dan kena letak tangan dalam pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang. Mereka semakin melampau. Terima kasihlah rakan-rakan media yang hadir. Terima kasih kepada media. Terima kasih kepada PDRM dan terima kasih juga pada pengurusan TYT yang mana hari ini menerima memorandum secara baik. Sebelum ini kita menyerahkan memorandum dalam keadaan nampak begitu tidak terurus dan tidak menerima kunjungan NGO. Alhamdulillah hari ini NGO Islam boleh berdepan dan juga bersua dengan TYT dengan begitu senang dan selesa insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan serah memorandum pada Sekretariat Sulit TYT negeri Pulau Pinang insya-Allah. Baik tuan. Bapak tuan. Terima kasih. Tuan. Lama tak jumpa. Wah. Okey tuan. Penyerahan Okey, memorandum ini tentang isu saya nak buat sedikit penjelasan kat tuan. Di mana isu ini telah berlaku tahun 2015.
kerajaan negeri dah buat isu yang sama. Jadi pihak kami NGO Islam telah pun menghantar memorandum pada tahun 2015 ke Istana Negara. Okey, jadi Jabatan Agung dikatakan itu almarhum Ustaz Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim maklum dan kerajaan negeri menarik balik. Dia mengkaji semula balik. Dan adalah alasan dia. Jadi ini bukti-bukti dia. Dia masuk sidang akhbar dan sebagainya. Ini memorandum kepada Jabatan Agung yang kita hantar 2015. Kali ini depa buat pula. Jadi ini memorandum rasmi kita lah. Saya tak main masalah tak ni tuan main masalah. Okey, untuk makluman Tuan Rahman, dalam masa yang sama GPMS Kebangsaan sedang mengetuai NGO Islam di Kuala Lumpur. Kerana kita PKPB sekarang, jadi tak boleh nak PKL. So hari Isnin jam 3 pagi, 3 petang. 3 petang, NGO Islam akan berkumpul di hadapan Istana Negara untuk menghadap Tuanku pula. Untuk menghantar memorandum berkaitan isu 26 Oktober nanti lah. hari Isnin jam 3 petang. Jadi kita minta maklum Tun tolong maklumkan tuanku dan bawa benda ni dalam majlis raja-raja. Kita buat penjarahan sikit tuan. Boleh jarak. Okey. Okey tuan. Baik, Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Salam kat tuan dah. InsyaAllah. Baik. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir!